Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Bismillah, Alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik daripada Allah kita dapat sama-sama untuk teruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi, yang mana kita berada pada muka yang 129 pada kalam Musannif Imam As-Sanusi menerangkan tentang kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رب العالمين. فقد بان لك تضمن قول لا إله إلا الله. Maka telah nyata bagi kamu kandungan tadammun, apa yang terkandung oleh perkataan La ilaha illallah lil aqsami thalathati, bagi ketiga-tiga bahagian hukum. Allati yajibu 'alal mukallafi, yang wajib ke atas mukallaf, ma'rifatuha, wajib oleh mengetahuinya. Fi haqqi maulana jalla wa azza, pada hak Allah Tuhan kita Allah jalla wa azza. Wahia ma yajibu, perkara yang tiga tu apa dia tu? Ma yajibu fi haqqihi, apa yang wajib pada haknya. Wa ma yastahil, apa yang mustahil. Wa ma yajuz, dan apa yang harus pada hak Tuhan. Qala syarihu, la khafa'a fi sidqi, tidak tersembunyi lagi pada benarnya fi sidqi ma dzakarahu, pada benarnya apa yang disebut oleh musannif. Wa tatabbu'u kalamihi, dan kita tatabbu', kita meneliti dan menekuni setiap kalam musannif bil istiqra', dengan cara kita melakukan istiqra'. Kita istiqra' kalam musannif, kita teliti kalam musannif, tatabbu'u kalamihi bil istiqra', itu yashhadu lahu, menyaksikan baginya, menyaksikan benar apa yang musannif kata tu. Jadi bila kita perhati, tengok pada kalam musannif, dia kata sini kan, La ilaha illallah menghimpunkan kepada segala hukum akal yang tiga berkaitan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perhati memang betul, dia menyaksikan baginya. Walaisal khabaru kal ayan, dan tiadalah berita itu seumpama ayan, melihat sendiri. Sekadar dengar saja tak sama dengan orang tengok. Orang tengok itu lebih makrifahnya daripada orang yang hanya dengar. Jadi kalau kita tengok sendiri, tahulah. Dengar-dengar saja tak sama dengan melihat. Waqad taqaddamat, dan sungguhnya telah terdahulu al-isyaratu, isyarat, ila hadza, kepada ini, inda syarhi qawlihi,
ketika mensyarahkan kalam musannif, wa yujibu lahu ta'ala al-wahdaniyah, dan mewajibkan Tuhan itu sifat wahdaniyah. Di sana. Pada apa ni? Pada perbincangan apa nama ni? Yang kita bincang tentang istighnaq dengan iftiqar tu kan. Jadi mewajibkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu juga apa dia? Sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Fanzurhu hunaka, maka kamu perhatikanlah di sana. Tengok sanalah kata dia. Nampak tak? Tengok di sana. Okay, dekat bahagian perbincangan sifat-sifat yang tergolong dalam kategori tersebut lah. Ingat tak tu? Ni perlu kepada kita ingat bahagian mana tu. Okey. Kalau ikutnya di sini mana ni? Termasuk sifat, muka surat berapa tu kena buka balik lah. Tapi boleh tengoklah situ dalam perbincangan berkaitan dengan tu. Dia termasuk dalam mana tu? Itu sifat al-wahdaniyah. Itu sifat yang dapat difaham daripada apa? Daripada sifat ataupun daripada iftiqar. Daripada iftiqar. Okey. Muka surat berapa ni lah panjang payah nak buka sendirilah. Ni macam mana pembahagian kita kena ingat tu. Istighnaq terkandung dalam pengertian istighnaq itu sifat wujud. Lagi pula apa dia? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Lepas tu sifat ma'ani, samu', basar, kalam. Okey. Kemudian dalam sifat iftiqar kullu ma adahu ilaihi tu. Itu termasuk apa dia? Sifat wahdaniyah. Lagi pula termasuk sifat apa nama ni? Hayat, kudrat, iradat, ilmu. Dan juga wahdaniyah. Ada dalam matan dia kata yujibu wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyah. Okey. Kembali kita tadi dekat mana? Kata situ lah. Kita akan berhenti sinilah. Kita baca dulu. Kata Muhasyir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Dia kata tadammunu. Kandungan. Mana ni? Faqad bana laka tadammunu qawli. Ini ala hazfi mudhaf. Kalam ini dibina atas hazaf mudhaf. Terkandung kalam. Terkandung makna qawli. Mengandung oleh makna perkataan. Bukan perkataan tu kandung. Perkataan tu la ilaha illallah, banyak tu je. La ilaha illa Allah gitu. Tapi apa yang mengandungi bagi sifat-sifat tu ialah makna tu. Sebab tu ada mudhaf yang dihazaf. Wal muradu bitadammuni al makna lima dzukira, dan maksud terkandungnya makna bagi barang yang disebut, bagi sifat-sifat itulah. Apa maksud terkandung itu? Ishtimaluhu alai, merangkumi dan mengandunginya makna tersebut di atas sifat-sifat itu. Bihaitsu, dengan sekira-kira, yufhamu minhu ma taqaddama, dapat difaham ambil daripadanya apa yang telah lalu. Walaisal muradu bihi, bukan yang dimaksudkan tadammun di sini dalalatu tadammuni, bukan dalalah tadammun dalam ilmu mantik itu, tadammun mutabaqah iltizam, bukan. Bukan maksud itu. Wahia dalalatu, apa maksud dalalah tadammun? Wahia dalalatul lafzi ala juz'i ma'nahu, iaitu dalalah lafaz
atas juzuk makna. Lafaz itu merujuk kepada juzuk bagi makna dia. Tak. Contoh kita nampak kita masuk dalam kawasan hutan, nampak tapak kaki. Dia kata singa, singa. Padahal tapak kaki. Tapak lafaz kita singa menunjuk kepada tapak kaki singa. Nampak tak? Menunjuk kepada tapak kaki singa. Jadi lafaz menunjuk kepada juzuk makna. Okey. Mana tadi? Selesai. Atau kita nampak apa? Kita nampak atap. Kita panggil rumah. Nampak atap, rumah. Rumah itu rumah apa nama ni? Rumah tu benarnya apa? Atap. Nampak tak? Tapi menunjuk kepada juzuk daripada makna dia. Padahal kita nampak tu atap, kita kata rumah. Nampak rumah. Kan nampak rumah, nampak atap. Jadi itu panggil dalalah tadammun. Tengok dalam ilmu dalam mantik. Okey. Qauluhu bil istiqra'. Katanya dengan kalau kamu perhatikan secara istiqra'. Dengan jalan istiqra'. Okey. Katanya fihi padanya anna tatabbu'a bahawa tatabbu' itu tatabbu' itu huwa istiqra'. Tatabbu' itu dia tu istiqra' dah. Tatabbu' itulah istiqra'. Tak. Jadi apa hang istiqra'? Istiqra' ni makna menghabisi ainah. Kita panggil apa? Kita tengok secara menyeluruh. Tu tengok secara menyeluruh. Tatabbu' itu dia istiqra'. Maka fakanal aula, maka yang lebih aulanya hazfa qawlihi bil istiqra'. Dia hazahlah perkataan bistiqra' tu. Nampak tak? Ni kalam syarah dia kata tatabbu' kalamihi bil istiqra'. Patut tatabbu' kalamihi yashhadu dah lah. Sebab tatabbu' tu istiqra' dah. Jadi tak perlu ulang lah kepada kalimah istiqra' ni kerana tatabbu' makna istiqra' dah. Tatabbu' kalamihi yashhadu. Cukuplah situ. Okey. Apa kata sini? Illa. Patut aulanya dihazah. Namun illa an yuqal, kecualilah bahawa dikata kata apa? Innahu muta'allaqun. Dia berta'alluq ataupun muta'alliqun innahu muta'alliqun. Dia itu berta'alluq dia. Innahu muta'alliqun bimahzufin. Dia berta'alluq dengan mahzuf. Innahu annal istiqra'a muta'alliqun bimahzuf. Berta'alluq dengan mahzuf. Ada kalam yang dihazah. Dia takdir macam mana? Wa taqdiru, takdir kalamnya tatabbu'u kalamihi al-musamma. Tatabbu' kalam musannif yang disebut awil musawwar ataupun ditaswirkan bil istiqra'i secara istiqra', yashhadu menyaksikan. Jadi bil istiqra' ni ta'alluq dengan apa? Musawwar. Ta'alluq dengan mahzuf. Di sini dikata ditakdirkan musawwar lah. Yashhadu, habis ila akhirih. Maka bila itu maknanya selesailah. Wa taqdirul awal, dan takdir yang pertama aula. Takdir mana? Takdir bahawa tatabbu' tu istiqra'. Maka tak perlulah tulis, tak perlulah sebut istiqra' dah. Maka takdir yang pertama itu lebih aula. Kenapa? Li'anna tatabbu'a, kerana tatabbu' itu awdahu minal istiqra', lebih jelas daripada lafaz istiqra'.
Jadi pada bahasanya istiqra' ini banyaklah makna. Jadi lafaz tatabbu' itu lebih jelas penggunaannya, maknanya daripada istiqra'. Wa taswiru listiqra'i bihi, dan mentaswirkan istiqra' dengannya. Taswirkan istiqra' dengan apa nama ni? Dengan tatabbu' itu dia kata al-musawwir kan? Sini al-musawwir bil istiqra' ni. Mentaswirkan istiqra' dengan tatabbu' yaqtadi, memberi faham al-aqsa, sebaliknya. Memberi faham istiqra' tu lebih awdah min tatabbu'. Padahal tidak. Yang pada bahasanya tatabbu' itu lebih jelas. Jadi bila kita ambil apa nama ni? Andaian takdir yang kedua tu, takdir yang kedua kata istiqra' ni dia muta'alliqun bi mahzuf, maka seakan beri faham taswir istiqra' tu memberi faham sebaliknya, iaitu bahawa dia lebih jelas lafaz tersebut daripada lafaz tatabbu'. Okey, jelas habis. Ini bahasa ni yang bahasa. Jadi kita orang ajam ni nak dapat salikah atau kefahaman bahasa Arab tu memang perlu kepada pembacaan yang luas ataupun kita kata tulis zaman mumarasah, memang begitu. Hatta orang Arab sendiri pun, nampak tak? Sebab zaman kita ni zaman yang tak ada dah. Zahabat saliqah al-arabiyah, hilang dah. Ketulinan bahasa Arab atau kemampuan bahasa tu tak sama dengan ulama-ulama orang-orang dulu, kurun-kurun awal. Habis. Yang tu yang kadang terpaksa ulama lughah ni huraikan. Ada makna hakikat, ada makna majaz. Takut orang salah faham lah. Bila sebut ya, bila sebut wajah, bila sebut sak, bila sebut isbi'. Tak, sebut gitu dia faham dengan makna zahir. Dia tak tahu bahawa penggunaan kalimah tersebut dalam konteks tertentu memang menjadi saliqah Arabiah, faham dengan makna yang telah maklum dah. Tu makna maklum tu. Okey. Itu isu suku lah kalau kita bincangkan tentang ayat mutasyabihat panjang pula. Qawluhu kal iyan, tidak sama dengan iyan. Baca mana? Bi kasri al-ain, baca dengan kasrah ain, iyan. Ai muayanah. Iyan tu samalah dengan masdar ayana. Ayana yu'ayinu muayanah. Iaitu penyaksian. Wal musyahadah, dan juga menyaksikan, melihat. Li'annaka qad syahadta ma sabaqa, kerana sungguhnya engkau telah melihat apa yang telah lalu. Lihat kat mana dengan maksud adrakta, kamu telah faham. Tafsilan, secara tafsir. Betul lah. Musannif sebut dah secara tafsir macam mana la ilaha illallah terkandung segala perkara yang berkait dengan sifat Tuhan situ. Fal muradu, maka yang dimaksudkan al-mu'ayanatu wal musyahadatu bil hissi al-batini. Jadi melihat ayan ni, tengok ni, tengok hissil batin dengan panca indera batin. Sebab tu dengan makna adraka ni, adraka makna faham reti. Kan tengok dengan mata. Ya tengok dengan faham ni. Tengok dengan maksud faham. Nampak dah? Nyata. Nampak dah? Kalau atas ni, nyata. Faham dah? Nyata. Nyata apa? Nyata kat mata dah. Nyata dalam tu. His al-batin. La zahiri. Bukan baca indera zahir ni. Qawluhu wa amma qawluna. Muhammadur Rasulullah. Ni masuk baru dah ni. Wa amma qawluna masuk baru. Kita baca kalam musannif rahimahullah. Wa amma qawluna Muhammadur Rasulullah. Adapun perkataan kita Muhammad Rasulullah itu fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya'i, maka masuk dalamnya itu, dalam makna pengertiannya itu, beriman dengan sekalian nabi. Wal malaikati, beriman dengan sekalian malaikat, alaihimus salatu wassalam, ke atas mereka selawat dan salam sejahtera. Lagi
wal kutubi, kitab-kitab as-samawiyah, kitab-kitab yang turun daripada langit. Kitab-kitab wahyu lah ni. Wal yaumil akhiri, hari akhirat. Li'annahu alaihi salatu wassalam, kerana Rasulullah SAW kita ja'a bitasdiki jami'i dhalika kullihi, datang dengan membenarkan sekalian perkara tersebut. Qala syarihu, kata syarih, la syakka, tidak syak lagi, anna tasdiqa sayyidina wa maulana Muhammadin, membenarkan Nabi kita, penghulu kita, tuan kita Nabi Muhammad SAW, fi annahu Rasulullah, bahawa baginda itu Rasulullah, bima dalat, dengan apa yang menunjuk atas kerasulan itu, oleh mu'jizatuhu, oleh mu'jizatnya, muzah jadi fa'il bagi dalat ni, menunjuk oleh mu'jizatnya, allati la tuhsa, yang tidak dapat dihingga banyaknya, itu yastalzimu, melazimkan, at-tasdiqa bikulli ma ja'a bihi, membenarkan dengan segala perkara yang Rasulullah bawa datang. Wa min jumlati ma ja'a bihi, min jumlati ma ada ma tak? Wa min jumlati ma sini tak? Ada ma tak nuskah lain? Dan di antara himpunan perkara ma ja'a bihi, yang dibawa datang oleh baginda Nabi, ma dzakarahu syaikhu, apa yang disebut oleh tuan syekh kita Imam Sanusi. Wa kadza ghairuhu, begitulah selain daripada beliau, mimma la yanhasiru, daripada perkara yang tidak dapat dihasar, tak dapat nak had, nak tentu. Banyak. Okey. Ka ihya, terima kasih. Ada ma ni. Ka ihya hadhil abadan. Seperti apa yang Nabi buat datang, perkara-perkara ghaib, perkara-perkara berkaitan hari kiamat. Ka ihya hadhil abadani, seperti menghidup balik badan ini, bi a'yaniha, dengan ain, dengan jasadnya sekali tu, dengan zatnya jasadnya sekali. Di mana? Setelah pada matilah. Allah Ta'ala hidup balik. Kebangkitan al-hashru wan-nashru. Wal haudi, ka ihya kan? Ka ihya, seperti hidup balik badan ini dengan dirinya setelah daripada mati. Wal haudi, kolam telaga Nabi. Wasyafaati, syafaat Nabi. Wasirati, dan juga sirat, titian. Wal mizan, timbangan. Lagi wanahwi dzalika, dan seumpama itu, mimma huwa musattarun, daripada perkara yang tercatat, tertulis fi kutubi ahli sunnah, pada kitab ahli sunnah. Banyaklah perkara-perkara yang wajib kita beriman tentang sam'iyah ini. Ni panjang ni, kita tengok kalam Syekh Syarqawi. Kat mana tadi? Banyak naik ni. Okey. Qauluhu wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah. Adapun perkataan kita Muhammad Rasulullah SAW itu, fayadkhulu fihi, maka masuk padanya. Qauluhu itu zahiruhu, zahir kalam musannif itu, annad-dukhula, bahawa masuk itu, fi mujarradil qawli, masuk itu pada semata-mata kata dengan maksud al-lafzi, lafaz itu masuk. Walaisa kadzalika, bukan gitu. Lafaz itu Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasul Allah. Tiga, macam mana boleh masuk akidah-akidah tu? Jadi masuknya bukan pada lafaz, bal fil ma'nahu, bahkan pada makna tu. Pada makna tu termasuk perkara-perkara akidah itu, kama asyara lahu syarihu, sebagaimana mengisyaratkan oleh syarah. Macam tadilah bisairil anbiya, dengan sekalian para nabi, ai baqihim, baki daripada nabi-nabi, lain-lain nabi, au jami'ihim, sair dengan maksud baki ataupun jami', sekalian mereka, alaihimus salatu wassalamu. Wal muradu bil imani bihim, yang dimaksudkan beriman dengan nabi itu, at-tasdiqu biwujudihim, membenarkan dengan adanya mereka, adanya para nabi ni. Lagi, wa, beriman dengan al-imanu bihim, wa ismatihim, beriman dengan ismatihim, dengan terpeliharanya mereka. Lagi, wa anna Allah Ta'ala awha ilaihim syara'i'a, dan beriman dengan bahawa Tuhan mewahyukan kepada mereka syariat-syariat.
wa arsala man ikhtara minhum, dan Allah Ta'ala memilih orang yang dipilih di kalangan mereka, lil khalqi, diutuskan kepada makhluk, li hidayatihim, untuk memberi hidayat kepada mereka. Li hidayatihim wa islahi amri ma'ashihim, dan mengelokkan urusan kehidupan mereka, wa ma'adihim, dan urusan hari kebangkitan mereka. Wa ayyadahum, lagi Allah Ta'ala meneguhkan mereka, bil mu'jizati, dengan mukjizat, ad-dallati, yang menunjukkan ala sidqihim, di atas benarnya para rasul dan nabi. Lagi wal malaikah, beriman dengan sekalian malaikah. Al muradu bil imani bihim, yang dimaksudkan beriman dengan malaikat itu, at-tasdiqu bi annahum ibadullahi ta'ala, membenarkan bahawa malaikat ini hamba Allah. La kama za'amal musyrikun, tidak sebagaimana yang disangka oleh orang musyrik. Orang musyrik sangka apa? Min annahum, bahawa mereka malaikat ni alihatun. Dia kata malaikat ni Tuhan juga. Tu kepercayaan dewa-dewa ni. Tuhan juga. Tapi Tuhan kecil lah. Buat Tuhan, dewa-dewa ni. Mukramun, yang mulia. Ni Tuhan hak mulia ni, malaikat ni. Wala kama za'amal yahudu, dan tidak sebagaimana menyangka oleh orang Yahudi. Apa yang mereka sangka? Min tangkisihim, daripada menghinakan mereka. Yahudi pula, mereka meletakkan sifat yang tak betul, menghinakan pada malaikat. Kata malaikat ni begini, malaikat ni perangan ni, malaikat ni buat maksiat, malaikat ni. Jadi mereka hina malaikat. Kata malaikat ni jahat, macam-macam lah. Mereka benci sangatlah ke Sayyidina Jibril, sebab Jibril ni mereka malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan azab dan bala kepada kaum-kaum terdahulu. Jadi mereka ni la ya'sunallah. Kembali balik. Annahum ibadullah. La ya'sunallah. Sambung sinilah. Annahum ibadullah ta'ala. La ya'sunallah. Mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak mengingkari Allah apa yang Tuhan suruh akan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang disuruh. Lagi, dan beriman malaikat menuntut apa? Beriman bi annahum, dengan sesungguhnya mereka sufara'ullahi ta'ala, wakil. Safir, sufara' ni makna safir. Safir ni makna kalau kita duta lah, duta. Safir Malizi bi Misr, bil Urdun, bi Misr. Makna duta Malaysia di Mesir, Jordan. Mereka ni duta Tuhan. Wakil Allah Ta'ala. Dengan maksud apa? Al-wasitatu, perantara, bainahu, antara Allah, wa baina khalqihi, dan antara makhluknya. Mutasarrifuna fihim, mereka tasarruf, menguruh mereka. Malaikat ni ditugaskan urus urusan makhluk ni. Ala hasabi ma ya'dhana lahum. Ma ya'dhana lahum. Bukan. Gini kena baca majhul. Ma yu'dhanu lahum. Mengikut apa yang diizinkan bagi kepada mereka. Jadi malaikat ada yang mengurus, membantu umat Islam dalam perang. Ada yang yang hadir majlis-majlis ilmu untuk turun rahmat. Ada yang membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Banyaklah. Ma yu'dhanu lahum. Jadi ainuni ya ibadallah, tu antara apa ni disebut dalam azkar dan seumpamanya. Apa tu? Siapa tu? Mereka tu boleh jadi para malaikat. Nampak? Mereka itu boleh jadi para malaikat sebab ada Allah Ta'ala tugaskan malaikat ni bantu orang dalam kesusahan. Isu tu kalau bincang tu memang jadi panah lah tu. Isu berkaitan rijalul ghaib dan seumpamanya. Ruhaniyun.
As-sadiquna, mereka itu benar mereka. Fima akhbaru, pada perkara yang mereka beritahu dengannya. Anillah, daripada Tuhan. Apa yang mereka beritahu, benar. Mereka tidak sama sekali berdusta. Wa annahum, dan sungguhnya mereka balighuna minal kathrati. Ha, mereka itu sampai pada banyaknya. Makna banyaknya. Bersungguh pada banyaknya. Ila haddin. Sampai had la ya'lamuhu illallah. Yang tidak mengetahui akan hadnya kecuali Tuhan. Tak ada. Tak ada makna banyak tu. Tak, kita tak tahu banyak mana. Apa nama ni? Ah, tentera Allah di kalangan mereka ni. Banyak sangat. Banyak, ramai. Tak tahu kita. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Wa bi'annahum, lagi beriman bahawa sungguhnya mereka ajsamun nuraniyatun. Mereka tu jising-jising yang nuraniyah. Dan malaikat ni jising tak jising lah. Makhluk tak makhluk lah. Ni ada pula orang petikai. Berjising, berjiring. Apa makna jisim? Apa makna jirim? Apa makna jauhar? Lepas tu tuduh Asy'ariyah pun khilaf. Bila khilaf tolak belaka. Aduh, tak pandai sungguh. Ya khilaf tu bukan kena tolak. Khilaf pada ta'rif. Khilaf pada ta'rif. Ah. Khilaf pada ta'rif. Macam orang khilaf. Apa itu hadas? Apa itu hadas? Ta'rifnya gini, ta'rifnya gini. Bila berlaku khilaf, makna ini. Ulama pun khilaf pada ta'rif hadas. Makna hadas ni tak ada. Makna tak ada batal-batal, tak ada hadas-hadas. Cerdik ke tak panggil? Cerdik ke tak? Jadi kata Asy'ariyah khilaf. Apa makna jisim? Apa makna jauhar? Apa makna ni? Dia tanya, nak tanya sungguh ke mana? Bukan nak tanya sungguh lah tu. Nak menimbulkan iskal dia panggil. Mereka pun sendiri khilaf. Jadi benda ni sebenarnya tak ada. Salah pun tak ada. Nak kata tak ada. Khilaf pada ta'rif ni bukan nak kata benda tu tak ada. Jadi tak ada kaitan pun khilaf pada ta'rif dengan menunjukkan bahawa benda tu benda tak ada. Okey. Bahawa mereka ni ajsamun, jisim. Mereka berjisim lah. Dan bertempat tak. Pula tuduh lah. Tempat tu apa? Jadi mereka bertempat. Bertempat lah. Malaikat bertempat. Ada yang duduk di langit. Ada yang duduk di bumi. Ada yang turun. Ada yang turun pada malam itu qadar, ada yang naik menyampaikan kepada Allah amal hamba. Jadi bertepatlah. Nampak tak? Sebab mereka ni makhluk berjisim. Jisim tapi bentuk bukan macam kita. Nuraniyatun. Jisim yang daripada nur. Jadi dia tidak sama keadaan macam jisim kafif macam kita. Benda yang kita kata legap apa ni? Benda yang ada 3 dimensi atau macam kita ni lah. Mereka benda yang tidak telus cahaya ni. Maka benda begini, kita ni benda bertokar ke ni memang dia tak sama dengan sifat sesuatu yang bersifat cahaya. Cahaya maklum sajalah, cahaya tu laju, pergerakannya macam mana, boleh menembusi tempat-tempat yang tak boleh ditembusi oleh benda yang berbentuk bertokar macam kita ni. Okey. Jadi kalau kita faham betul apa yang ulama ahli kalam sebut dan apa yang ditemui oleh para ahli sains, ahli fizik pada zaman moden, kita nampak bahawa jauhnya pemikiran ulama ahli kalam ni sehingga penemuan sekarang ni, kalau kita boleh letak dan pasangkan dengan natijah dan juga hukum yang diletakkan oleh ulama kalam, dia tidak tidak bercanggah. Jadi semata-mata akal kita ni, ulama kalam bukan mereka berdasarkan istiqra' dan kita kata eksperimen. Mereka bukan eksperimental. Cari benda-benda tu ada. Zaman tu tak ada alat lagi untuk buat eksperimen. Tapi mereka menggunakan asas akal tu. Tapi apabila adanya kita kata spesimen ataupun benda yang boleh kita buat eksperimen, apa yang Allah Ta'ala jadikan pada alam ni tidak bercanggah dengan natijah yang dikeluarkan oleh ulama ahli kalam. Nampak? Sebab apa? Sebab alam ni yang menciptanya Allah. Akal manusia pun yang menciptanya Allah. Dan sistem pemahaman tu pun
Allah Ta'ala letak akal ni dengan kemampuan tu, Allah Ta'ala yang letak, takkan Tuhan nak beri satu alat penimbang, alat penilaian yang tak boleh nak faham apa yang berlaku pada alam ni. Cuma akal ni terhad lah. Dia ada perkara yang tak mampu akal ni pergi. Tapi benda yang dalam lingkungan kemampuan akal dan bila dilihat dan neraca akal itu disusun dengan betul, dia dapat kepada natijah yang sebenar. Okey. Apa maksud? Ajsamun nuraniyah ay makhluqatun min nur. Dicipta daripada cahaya. Ghaliban. Ghalibnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berhenti sekejap untuk jawab azan ni. Okey. Dicipta daripada cahaya ghaliban. Ghaliban tu sebab apa? Wa illa fa ba'dhum, jika tidak secara ghalib maka kalau ikutnya sebahagian mereka yukhlaqu, dicipta min qatarati, allati, daripada titisan allati taqturu, yang menitis, min Jibril, daripada Sayyidina Jibril, ba'da ightisalihi, selepas daripada mandi dia. Lepas dia basuh mandi, titisan air daripada Jibril tu jadi malaikat. Dia mandi mana? Min nahri tahtal arsy, mandi di bawah sungai di bawah arasy. Ini juga daripada riwayat lah ni. Jadi kalau kita ada himmah, kita carilah cerita ni daripada mana. Tapi ghalibnya daripada riwayat Israiliyah lah. Ghalibnya daripada riwayat-riwayat. Wallahualam. Cuba tengoklah daripada mana sumber itu. Jadi benda ni ceritalah maksudnya. Dia tidak ada kaitan. Bermakna kalau
kita tak percaya pun tak ada kaitan, bukan dia perkara yang dikira sebagai asas dalam akidah ni, bukan. Wala ya'kulu, malaikat pula tidak la ya'kuluna, tidak makan, wala yashrabun, tidak minum. Wala yatanakahuna, tidak menikah, wala yatawaladuna, tidak beranak. Wala yanamuna, dan mereka tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum, dan tidak ditulis amalan mereka. Wala yuhasabuna, dan tidak dihisap. Amalan tak tulis, nak hisap macam mana? Wala tuzanu a'maluhum, dan tidak ditimbang amalan mereka. Wala yuhsyaruna ma'al insi wal jin, dan tidak dibangkit sekali dengan manusia dan jin. Tidak bangkit sekali manusia dan jin, suku. Sebab mereka tidak ada hisap ni. Wala wala yashfa'una fi usati bani adamah, dan mereka tidak memberi syafaat pada usati bani adamah, pada ahli-ahli maksiat daripada anak Adam. Itu bukan malaikat. Syafaat dia belah lain. Syafaat dia pada orang-orang mukmin. Pada usah bani Adam ni, para nabi ada, Rasulullah ada. Syaratnya apa? Syaratnya orang tu mesti mukmin. Malaikat tidak. Malaikat pada orang-orang yang soleh, bukan usah bani Adam. Wa yarahum al-mu'minuna fil jannah, dan melihat mereka oleh orang mukmin di syurga. Orang mukmin akan nampak malaikat ke mana? Wa yadkhulunaha, dan mereka akan masuk syurga. Yatamatta'una fiha, mereka bernikmat-nikmat, bersedap-sedap pada syurga. Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kata satu pandangan, waqila yakununa fiha, mereka, para malaikat berada dalam syurga, kahalatihim fid dunya, seperti keadaan mereka di dunia. Mana? Mereka tidak makan, tidak minum, tidak bernikmat, maka malaikat nanti ada dalam syurga pun tak makan, tak minum, tak ambil nikmat apa-apa. Fala yakuluna, mereka tidak makan, wala yashrabuna, tidak minum, wala yankihuna, mereka tidak menikah. Bahkan malaikat ni apa kerjanya bila ada dalam syurga? Kerja apa? Syurga ni negeri nikmat. Bal yulhamuna, mereka diilhamkan at-tasbih. Tuhan ilhamkan mereka bertasbih. Wa taqdis, dan menyucikan Tuhan. Mereka bertasbih dalam syurga. Menyucikan Tuhan. Subhanallah, subhanal malikil quddus. Fayajiduna fiha, maka mereka akan dapati padanya, pada tasbih dan takdis itu, ma yajiduhu ahlu al-jannah, apa yang didapati oleh ahli syurga. Jadi tasbih mereka tu ialah makanan dan minuman mereka di syurga. Nikmat-nikmat yang didapat oleh ahli syurga itu, malaikat dapat dengan cara apa? Dengan cara tasbih dan juga membesar, menyucikan Tuhan. Mereka akan dapati pada tasbih mereka itu apa yang didapati oleh ahli syurga. Minal ladzati, daripada kelazatan. Li'annahu la yahtaju lil ladzatil mahsusah. Kerana malaikat tidak perlu kepada kelazatan yang mahsus, yang dapat dirasa ni, yang berbentuk apa nama ni, hisi ni. Malaikat tak perlu. Illa la, kerana la yahtaju illa lidladzatil mahsusah, tidak perlu kepada kelazatan yang dikecap dengan panca indera, illa, kecuali man rukibat fihi asyahwatu, kecuali orang, mana jenis manusia dan jin lah, jenis makhluk yang disusung padanya syahwah. Orang yang Tuhan letak padanya syahwah, tu yang perlu kepada nikmat mahsusah, lazat mahsusah, kelazatan panca indera ni, sebab ada syahwat ni. Wa haula la syahwata lahum, dan mereka, para malaikat, tak ada syahwat, jadi tak perlu kepada kelazatan yang dicapai dengan panca indera ni. La syahwata lahum. Okay, habis. Panjang kot ni.
Wa muqtada dan faham muqtada hadza faham daripada ini annal hura wal wildan bahawa hur apa dia? Bidadari dan wildan anak-anak syurga ni kadzalika demikianlah juga. Fahamnya gitulah. Bidadari dan juga anak syurga pun gitu jugalah sebab mereka tu wa yuhsyaruna ma'al insi wal jin. Hmm. Hmm. Jadi makna lain dah tu. Kalau tadi la yuhsyarun, mereka tidak apa nama ni, tidak dibangkitkan sekali dengan manusia. Mereka bangkit memang bangkitlah. Tapi bukan makna dalam kelompok jin manusia. Satu lagi wa yashfa'una fi usati bani Adam. Mereka memberi syafaat pada orang-orang yang buat maksiat daripada Bani Adam. Ini la yashfa' wa yashfa'u. Ah, ah, dah kenapa nak baca la tadi? Mari mana la tu? La yang la mahalla laha. Macam mana baca la? Jadi makna silap tu mari mana la tu? Jadi sini terima kasih banyaklah Luqman Hakim. Nuskah Hana pun sama. Dah macam mana baca la tadi? Ha? Sini kot ni. Wala yuhasabuna wala tuzanu a'maluhum. Ni sini. Kot situ kot menjadi kita pun terus atas ni. Boleh jadi situ. Tu kata salah tepat ni jadi makna beza. Ambil balik. Beki balik ni. Okey. Jadi ambil semula. Wa yuhsyaruna ma'al insi wal jin. Dan mereka dibangkit sekali dengan manusia dan jin. Makna mereka juga dibangkitkan. Nak membezakan apa? Membezakan daripada benda apa nama ni? Makhluk-makhluk lain yang tidak dibangkitkan. Nampak tak? Contohnya haiwan-haiwan. Kecuali haiwan yang kena nak kisah. Ada juga haiwan-haiwan dibangkitkan untuk dikisah. Lepas tu Tuhan jadikannya kunu turaba. Mereka jadilah tanah. Lepas tu hilang, tak ada. Jadi malaikat dia akan musnah dengan musnahnya alam ini pada nafkhatul ula, tiupan yang pertama, dan dibangkit sekali manusia dan jin. Tetapi dia tidaklah dihisap sama manusia dan jin, tak ada lah sebab mereka tak ada ditulis amalan tu. Jadi gitu. Wa yuhsyaruna ma'al insi wal jin. Mereka sekali dibangkitkan dengan manusia dan jin. Dengan maksud mereka juga dibangkitkan. Kalau benda-benda lain, makhluk lain, batu, pokok, tak ada bangkit lah. Wa yashfa'una. Jadi sita. Tak sama lah. Jadi mari manillah tu salah tu. Maaf tu salah tu. Wa yashfa'una. Dan mereka juga memberi syafaat. Fi usati bani Adam. Mereka memberi syafaat pada orang-orang ahli maksiat di kalangan anak Adam. Jadi khususiat ataupun ciri ni malaikat pun ada juga boleh memberi syafaat kepada anak Adam. Mereka memberi syafaat kepada anak Adam. Wa yarahum al-mu'minun. Sambung balik sini. Jadi la yahtaju lil ladzatil mahsusati illa man rukibat fihi syahwatu. Tidak berhajat kepada kelazatan bentuk material ini kecuali yang disusun padanya syahwat, yang ada padanya syahwat. Wa haula la syahwata lahum. Dan mereka itu tak ada syahwat bagi mereka. Wa muqtada hadza, faham daripada ini, reti pada ini, annal hura bidadari wal wildan dan kanak-kanak syurga kadzalika, begitulah juga, tak ada syahwat. Wa yajuzu
al-mautu alaihim, harus mati ke atas para malaikat. Malaikat ni boleh, dah harus untuk mati. Jadi dari segi boleh mati tak? Boleh mati. Lakin la yamutu ahadun. Tetapi tidak mati seorang pun daripada minhum di kalangan mereka qablan nafkhatil ula. Sebelum daripada tiupan sangkakala pertama. Tak ada. Lain dengan jin. Jin dia boleh mati. Tak ada yang mati. Kecuali bapak dia Iblis. Iblis tu sebab Tuhan dah janji dah kepada dia supaya hidup sampai kepada akhir umur dunia ni. Ada pun malaikat mati tu harus, tapi tiap berlaku mati sebelum daripada tiupan sangkakala pertama. Bal biha, bahkan dia mati dengannya. Dengan bin nafkhatil ula. Illa, kecuali mati-mati pun hamalatal arsy, malaikat yang menanggung arah tu tak mati. Wal malaikatal arba'ata, dan juga malaikat yang 4 tak mati juga. Malaikat yang 4 tidak mati juga. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Tu dak malaikat-malaikat besar tu. Fa innahum yamutuna ba'daha, kerana mereka itu mati selepas daripada nafkhatul ula. Allah Ta'ala yang mematikan mereka secara khusus. Jadi malaikat-malaikat 4 yang besar ni, ya Allah sendiri yang mencabut dan juga mematikan mereka. Wa yuhyauna, dan mereka dihidupkan. Wa yuhyauna qabla nafkhati ats-tsaniyah, dan mereka dihidupkan sebelum daripada tiupan yang kedua. Makna sebelum berlaku tiupan yang kedua ni dipanggil nafkhatus sa'. Nafkhatul hayah. Ni tiupan yang kedua ni tiupan hidup balik ni. Israfil hidup balik. Jadi Allah Ta'ala hidupkan dulu malaikat-malaikat ini, terutamanya malaikat yang nak tiup tu lah, Israfil tu. Jadi dihidupkan sebelum daripada tiupan kedua. Wa akhiru man yamutu, dan yang paling akhir mati siapa dia? Malakul mauti, ialah malaikat maut. Jadi antara malaikat-malaikat yang maknanya dia 4 tadi, yang paling lewat mati malaikat maut. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Israil last sekali. Wa ma dzukira min annahum la ya'suna Allah, dan apa yang disebut daripada kisah bahawa mereka tidak la ya'suna Allah, tidak mengingkari Allah Ta'ala. La yunafi ma waqa'a min iblis, tidak menafikan apa yang berlaku daripada iblis. Dah isu mana iblis ni kan bersama malaikat kan. Akidah kita bahawa malaikat ni tidak mengingkari, tidak maksiat pada Tuhan, tidak menafikan apa yang berlaku pada iblis. Lianna sahiha, kerana pandangan yang sahih, annahu minal jin. Iblis ni daripada jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. La minal malaikah. Iblis bukan daripada malaikat. Satu. Wala ma yunqalu, dan tidak menafikan apa yang dinukilkan an Haruta wa Marut, tentang cerita kisah Harut Marut. Tu tidak menafikan tentang sifat malaikat yang tidak ingkar kepada Tuhan ni. Kisah Harut Marut ni. Fa inna dzalika kadhibun, itu dusta. Ni ingat molek ni. Kita nak nukil, nak cerita ke orang ramai, orang kampung ke guana ke, jangan bawa cerita yang silap. Cerita yang tak betul. Ini akidah ni kita kena jagalah. Kisah Harut Marut ni. Kisah itu berlaku penipuan, berlaku percampuran, berlaku kita kata rekaan. Dibuat oleh ahli kitab untuk memburukkan para malaikat. Fa'in, tengok tuan kita kata fa'inna dzalika kadhibun, dusta, naqalahu mu'arrikhun, yang dinukilkan, dipindahkan cerita oleh ahli sejarah, ahli tarikh
an Israiliyat, daripada kisah-kisah Israiliyat yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya memanglah maklum bahawa Bani Israel ni terkenallah mereka dengan menipu dan juga mengecil dan menghinakan malaikat ni. Dituduh Harut Marut ini yang mengajar sihir menyebabkan orang beramal sihir. Tak kena tu. Jadi kisah yang sebenarnya macam mana? Ni kena tengok buku Al-Mawdu'at wal-Israiliyat fi Tafsir. Ha. Ha? Al-Mawdu'at wal-Israiliyat fi Tafsir. Siapa karang ni? Yang mengarangnya ialah siapa? Jangan nak tengok. Syekh Abu Syahbah. Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Okey. Boleh tengok situ. Cerita yang benar tentang kisah mereka ini. Jadi secara ringkasnya Harut Marut ni cerita betulnya sebagaimana Quran sebut. Tuhan kata Allah Ta'ala utuskan 2 malaikat nama Harut Marut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajar manusia tentang perbezaan sihir dan juga mukjizat. Sebab zaman itu orang tak boleh nak beza dah. Benda pelik ni sihir ke mukjizat, sehingga mereka tertukar antara dakwaan Nabi dan juga ni sihir. Sihir ke ni betul mukjizat. Jadi mereka turun untuk ajar. Dan mereka nak ajar, nak beritahu bukan suruh nak beramal. Mereka pesan dah. Apa nama ni? Fala takfur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan, tidak mereka ajar siapa-siapa. Ajar tujuan nak khabar. Sihir gini, cara gini-gini. Kalau ahli sihir buat gini, tahu dah sihir. Kalau orang ni buat gini-gini, orang tu penyihir, orang tu bukan Nabi. Itu bukan mukjizat. Mereka nasihat dulu. Jangan kamu kufur lah. Jangan kamu buat beramal kan ni. Jadi Allah Ta'ala utus semata-mata sebagai ujian kepada penduduk Babylon. Gitu. Jadi adakah mereka buat maksiat ke Tuhan? Tak. Cerita mereka buat maksiat, lepas tu berzina, lepas tu digantung di Telaga Barhu. Itu cerita yang mana tidak ada asas dalam syariat kita. Okey. Apatah lagi bertentangan dengan akidah. Tu kadang-kadang cerita-cerita yang dibawa oleh ahli-ahli sejarah tarikh ni, kita sebagai orang nak cerita ke orang, tapih lah. Kayak gini kan saja kena tang. Panggil jadi bola tanggung. Bola tanggung. Saja kena tang, kena ni. Ha? Apa nama ni? Orang buat video reaksi. Jadi susah pula. Okey. Kadhibun naqalahul mu'arrikhuna 'anil Israiliyat. Apa maksud Israiliyat? Ai kutubi al-Yahud. Kitab orang Yahudi. Walam yasihha fi dhalika khabarun. Tidak sah pada demikian itu satu hadis pun. Kama qalahul mufassiru. Sebagaimana berkata ahli tafsir. Baik itu nak cerita. Kita kata, hamba nak cerita je. Hamba nak khabar, nak bawa cerita. Cerita pun. Cerita pada siapa ni cerita tanpa kita jelaskan cerita ni betul ke tidak. Nampak tak? Kena jelas lah nak buat cerita Israiliyat dia ada adab dan tata cara dia. Qala al-musannifu, berkata musannif fi syarhi sughra-sughra. Musannif dalam syarah kepada sughra-sughranya. Apa dia kata? Wa ma yadhkuruhu, apa yang disebut akannya. Kadzabatul mu'arrikhin. Dia nisbahkan kadzabah. Kadzabah ni pendusta-pendusta. Jamak kadzib. Pendusta-pendusta ahli sejarah. Pencerita-pencerita. Maknanya kita macam pelipur lara lah. Orang yang bawa cerita-cerita dongeng ini. Apa yang mereka cerita? Min annahuma, dari bahawa sesungguhnya mereka berdua ni kiba diazab. Sebab apa? Sebab mereka ajar sihir. Dan mereka akhirnya boleh melakukan maksiat, berzina dan seumpamanya. Mereka diseksa. Wa musikha, dan mereka diubah rupa.
kulluhu kadhibun. Semuanya itu, cerita-cerita itu kadhibun, dusta belaka. Lepas tu mereka pun minta ampun dengan Tuhan. Perempuan yang mereka berzina tu dijadikan bintang suraya. Tuhan naik dia. Lah jadi dia bintang suraya. Lepas tu mereka tu diazab selama sehingga akhirat, sehingga apa? Sehingga kiamat diazab. Duduk di dalam telaga barhu yang ada di Yaman. Macam cerita-cerita gitulah. Maknanya kalau buat cerita Hollywood tu jadi sedap juga lah tu. Apa tak? Tapi begitu kadhibun wazurun dan pendustaan wala yahillu i'tiqaduhu, tidak halal i'tiqad. Jadi bila kita cerita kepada masyarakat benda hak tak boleh etikad, kita kena ada rasa bimbang. Kita cerita ke orang, kena cerita bersama hukum. Bukan kita cerita menyebabkan orang jadi etikad pula benda yang salah. Wala sama'hu. Tengok tu orang kita. Syekh Zahid kata, tidak halal dengar pun. Dengar pun tak halal. Balil ladzi yajibu i'tiqaduhu. Bahkan perkara yang wajib i'tiqad, anna ta'limahum as-saharata as-sihra. Gitu. Mengajar mereka akan sihir. Ta'limahum as-sihra. Mengajar mereka akan sihir. Lam yakun li ajlil amali bihi. Bukan tujuan untuk beramal dengan sihir. Bal litahdzir. Bahkan tujuan untuk memberi peringatan. Memberi amaran minhu. Memberi amaran daripada sihir. Bita'rifi haqiqatihi. Dengan mengajarkan hakikat sihir. Dengan memberitahu hakikat sihir. Sihir ni gini. Dia buat gini. Itulah sihir. Wattiqa'i syarrihi, dan menjaga daripada bahaya sihir. Kata alimi haqiqati zina. Seperti mana orang ajar hakikat zina. Contoh tahu. Zina ni apa? Zina ni gini. Masuk tenggelamnya kepala hasyafah dalam farah perempuan tu. Idzal taqal khitan. Ini namanya zina. Tujuan apa? Nak ajar berzina. Bukan. Jangan buat. Tujuan gitu. Apa lagi? Kabur. Cara arak ni dibuat gini. Sebab apa? Jangan buat arak. Jangan sipang perahan air buah ni lama-lama dekat jadi arak. Kerana proses arak ni gini. Kita ajar tujuan apa? Tujuan untuk menjauhi. Wa anwa'ir riba. Cerita tentang jenis-jenis riba. Bukan tujuan untuk buat riba. Wadzalika, kenapa mereka ajar itu? Li'annas saharata, kerana sesungguhnya ahli sihir katharu, mereka jadi banyak, ramai. Bisababi, dengan sebab istiraqish syayatini as-sam'a, dengan sebab mencuri dengar oleh syaitan, pendengaran curi dengar. Syaitan pada zaman tu, mereka banyak syaitan ni, mereka mencuri dengar perbualan malaikat di langit. Lalu wa ta'limihim lahum, lalu syaitan ni turun ajarlah kepada tukang-tukang sihir. Esok ni akan berlaku ini. Ini akan ni duduk sini. Ni buat gini jadi gini. Dia dengar apa yang malaikat buatkan di langit. Benda rahsia-rahsia yang berlaku di alam ni mereka buat turun cerita pada ahli sihir. Wa ta'limihim lahum. Fadda'u, maka mereka mendakwa an-nubuwata, mendakwa kenabian. Lalu ahli sihir ni dakwalah mereka ni nabi. Fadhanna al-jahalatu, maka menyangka oleh orang-orang jahil anna mu'jizatil anbiya'i, bahawa mukjizat para nabi pun sihirun. Mereka pun ingat mukjizat nabi pun sihir juga. Fa'anzalahuma, lalu Tuhan turunkan kedua malaikat ni liyu'allima an-nasa, untuk mengajar manusia kaifiyatas sihri, kaifiyat cara sihir itu macam mana. Liyadhhara, supaya jadi nyata bagi mereka al-farqu, jadi nyata kepada orang ramai, jadi nyata perbezaan bainahu, antara sihir, wa bainal mu'jizah, dan di antara mukjizat. Itu cerita ni, cerita hak nak riwayat cerita hak betul berkaitan harut marut, seperti mana yang disebut oleh
muhasyi kita. Itu cerita dia. Wakila dan dikatakan satu pandangan kata apa? Innahuma kana rajulaini. Ini juga tafsiran. Satu tafsiran bagi Harut Marut tu siapa? Ada yang mengatakan mereka berdua tu dua orang lelaki salihaini yang soleh. Soleh tu siapa panggil malaikat? Malakaini ay rajulaini kal malakaini. Wa ma unzila 'alal malakaini ay rajulaini. Ha? Kal malakain, dua lelaki seperti malaikat dari segi mana? Baik, solehnya. Jadi manusia, manusia tapi orang panggil malaikat sebab ni perangai dia baik sangat soleh. Ha. Kana rajulaini salihan min Babila. Daripada Babylon. Ha. Summiya dinamakan malakaini, dia nama dipanggil malaikat mana? Li salahihima, kerana soleh mereka berdua. Walahum kudratun, dan mereka ni ada kemampuan. Dah selesai dah tu. Selesai. Tu habis cerita. Habis cerita berkaitan Harut dan Marut. Sekarang ni apa? Ni balik semula cerita malaikat ni. Malaikat ni lahum kudratun, bagi mereka ada kemampuan alat tasyakkulati al-jamilati. Ada kemampuan untuk berupa dengan rupa-rupa yang cantik. Jadi malaikat ni boleh berupa, tapi berupa malaikat ni rupa yang cantik, tidak berupa dengan rupa huduh. Rupa huduh ni jin atau syaitan. Kalau malaikat dia berupa rupa-rupa yang baik saja. Qauluhu wal kutubis samawiyah. Di situlah panjang. Sekadar tu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.